Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan buat semua yang mengikuti channel Cikgu Sensei, sama ada dalam kalangan rakan-rakan guru ataupun anak-anak pelajar di luar sana ya. Okey, sekali lagi bertemu kita di dalam channel Cikgu Sensei untuk menyambung sesi pembelajaran pada hari ini. Terlebih dahulu, Cikgu ucapkan terima kasih buat semua rakan-rakan guru dan juga anak-anak pelajar yang telah pun melihat video-video Cikgu, sama ada telah menonton ataupun menjadikan panduan dalam pembelajaran anda. Cikgu amat hargai. Okey, terutamanya sekali kepada penonton video baru-baru ini, iaitu bab 1 dan juga bab 2 untuk sejarah tingkatan 5 KS SM. Okey, cikgu ucapkan sangat-sangat terima kasih ya. Okey, jadi pada hari ini cikgu akan teruskan pembelajaran iaitu bab 3, pembelajaran yang baru. Iaitu bab 3, iaitu Raja Berperlembagaan dan juga Demokrasi Berparlimen. Okey, seperti pada paparan slide yang pelajar lihat, inilah gambaran kepada bab 3. Okey, iaitu kepentingan ataupun peranan raja di Malaysia ataupun yang di Pertuan Agong serta kaitannya dengan demokrasi berparlimen. Seperti yang anda tahu, Raja Berperlembagaan dan juga Demokrasi Berparlimen adalah gabungan dua sistem pentadbiran di Malaysia yang menjadikan kita ini unik ya, menjadikan Malaysia ini unik kerana menggabungkan dua sistem pentadbiran iaitu Raja Berperlembagaan yang telah diwarisi daripada zaman Melaka sampailah ke hari ini, serta demokrasi yang berparlimen yang mengikut kesesuaian tempatan ya. Okey, ini adalah gambaran kepada pengenalan bab 3. Okey, seterusnya, dalam bab 3 ini, pelajar didedahkan dengan 5 topik, iaitu pelajar kena lihat bagaimana bermulanya latar belakang pemerintahan beraja dan juga demokrasi berparlimen. Kedua, sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Yang ketiga, yang di Pertuan Agong dan juga Raja di dalam perlembagaan persekutuan, bagaimana dengan kedudukan mereka. Serta yang keempat, amalan demokrasi di Malaysia dan konsep pengasingan kuasa. Serta yang kelima, keunikan amalan demokrasi di negara kita. Okey, kemungkinan cikgu akan pecahkan video ini kepada 2 part ya. Sebab topik ini agak panjang jugalah kalau anda nak salin nota, anda nak dengar penerangan cikgu, memang agak mengambil masa. So, kemungkinan cikgu akan pecahkan kepada 2 bahagian ya. Okey, kita mula dengan topik yang pertama iaitu latar belakang pemerintahan beraja dan juga demokrasi berparlimen. Okey. Dalam topik ini, pelajar lihat bagaimana bermulanya sistem beraja. Okey, kita lihat mengikut zaman lah. Okey, mengikut zaman. Yang pertama, sebagai pengenalan, pelajar lihat pemerintahan beraja ini sebenarnya tradisi yang telah berakar umbi. Okey, dan telah menjadi teras kewujudan kerajaan Melayu. Okey, raja-raja memerintah dengan kuasa penuh dan juga daulat. Okey, namun menerima cabaran sebaik sahaja tanah Melayu telah dijajah oleh British dan juga Jepun. Okey, namun pemerintahan beraja tidak terhapus, malah berkembang dengan peredaran masa serta diiktiraf sebagai raja berperlembagaan, sejajar dengan konsep demokrasi berparlimen. Itulah sebagai pengenalan apakah yang anda kena faham berkenaan dengan sistem beraja. Okey, sistem beraja ni sebenarnya anda telah belajar pada bab tingkatan 4 kan, bab 1 warisan negara bangsa. Okey.
anda dah belajar topik-topik tentang raja kan? Okey, seterusnya kita lihat. Okey, latar belakang yang pertama, pemerintahan beraja ini adalah daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sewaktu Kesultanan Melayu Melaka ini adalah pemerintah yang berwibawa. Okey, berkuasa mutlak dan kuasa baginda merangkumi semua kuasa pemerintahan, termasuklah kuasa pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Pemerintahan di Melaka berpandukan kepada Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, kesultanan diperkukuhkan lagi dengan konsep Islam yang mana raja telah menjadi ketua agama Islam. Okey, Kesultanan Melayu Melaka ini juga mempunyai pengaruh yang besar untuk membina tradisi dan juga adat istiadat, yang mana tradisi dan adat ini akhirnya diwarisi oleh kerajaan-kerajaan Melayu selepas kejatuhan kerajaan Melaka. Okey, Kesultanan Melayu Melaka ini, Kesultanan Melayu yang ada pertalian dengan Melaka adalah dikaitkan dari segi keturunan, sama ada bertaraf negeri naungan ataupun yang bertaraf jajahan takluk. Okey, pelajar kena maklum peranan raja-raja Melayu ialah sebagai sumber undang-undang, ketua kerajaan, ketua agama, mempertahankan adat dan struktur masyarakat dalam kerajaan Melayu. Inilah dia latar belakang kerajaan, latar belakang sistem beraja daripada Melaka. Okey, ini adalah legasi legasi Kesultanan Melaka yang telah diteruskan sampailah ke negeri-negeri Melayu pada hari ini. Okey, yang mana legasi Kesultanan Melaka telah diteruskan oleh Kesultanan Johor Riau, Kesultanan Pahang dan juga Perak. Okey, manakala Kesultanan Terengganu dan juga Selangor adalah kesinambungan daripada Kesultanan Johor Riau. Manakala Kesultanan Kelantan, Perlis dan juga Negeri Sembilan adalah warisan selepas Kerajaan Melaka. Manakala Kedah adalah kerajaan yang terawal yang turut mengakui ketuanan Melaka. Ya, ini adalah legasi negeri-negeri pada hari ini yang masih meneruskan sistem beraja ya. Okey, seterusnya kita lihat pula latar belakang yang kedua. Bagaimana pula peranan raja ini sebelum Perang Dunia Kedua? Okey, sebelum Perang Dunia Kedua ya, semasa zaman British, okey, pemerintahan beraja dikatakan menjadi penghalang. British amat sukar melakukan penjajahan. Oleh sebab itulah British hanya memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, British terpaksa campur tangan dalam pentadbiran Melayu melalui perjanjian ataupun surat perisytiharaan daripada raja-raja Melayu. Okey, itu peranan raja kita lihat sebelum Perang Dunia Kedua, iaitu sekitar tahun 1940-an lah. Okey, pada masa ini negeri-negeri Melayu bersekutu, di negeri-negeri Melayu bersekutu, British telah mengambil alih pentadbiran peringkat pembesar negeri. Raja-raja Melayu, namun raja-raja Melayu kekal berdaulat tetapi terpaksa menerima nasihat residen. Okey, bagaimana pula situasi di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Okey, kedudukan raja dikatakan lebih kukuh. Okey, British meletak penasihat British, tetapi pentadbiran negeri tetap dilakukan oleh pembesar lantikan Sultan. Malah ditubuhkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dan juga Terengganu 1911. Okay, dengan adanya Undang-Undang Tubuh Johor dan Terengganu ini telah menserlahkan lagi ciri-ciri raja berperlembagaan dalam Kesultanan Johor dan Terengganu. Usaha raja, pembesar dan rakyatlah yang telah menggubal undang-undang. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk menghalang penguasaan British dan mengekalkan kedaulatan negeri. Itu adalah kelebihan Undang-Undang Tubuh di Johor dan juga Terengganu.
Okey, seterusnya, apa yang berlaku? Kebijaksanaan diplomasi Raja-Raja Melayu menyebabkan pemerintahan beraja dapat dipertahankan. Raja bertindak sebagai ketua negeri, peranannya adalah mengesahkan undang-undang, membuktikan kedaulatan raja dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu. Okey, selain itu berlaku perjanjian antara raja-raja dengan British. Okey, apabila berlaku perjanjian tersebut, kedaulatan raja tidak dipindahkan. Malah, negeri-negeri beraja ni hanya menjadi naungan British. Itu situasi sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, yang ketiga, latar belakang kedudukan raja-raja semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Okey, semasa kedatangan Jepun, raja-raja Melayu diiktiraf. Malah menjadi ketua hal ehwal agama Islam serta mendapat pendapatan sama seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Pengiktirafan telah diisytiharkan sewaktu persidangan raja-raja di Tanah Melayu dan juga Sumatera bersama dengan pemerintah Jepun di Singapura tahun 1943. Namun, kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing masih di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Okey, kita lihat yang keempat, bagaimana pula dengan kedudukan raja selepas Perang Dunia Kedua, iaitu sekitar tahun 1946. Okey, tahun inilah yang sangat mencabar kepada pemerintahan beraja apabila telah dilaksanakan Kerajaan Malayan Union oleh British di Tanah Melayu. Okey, Raja-Raja Melayu telah hilang kuasa sebagai pemerintah negeri dan Raja England telah mengambil alih kuasa Raja-Raja Melayu. British pada masa itu memerintah Malayan Union telah melantik Gubernur. Gubernur. Okey, kesepakatan Raja-Raja Melayu dan juga sokongan orang Melayu lah yang telah menentang Malayan Union sehabis baik. Sehingga kan Malayan Union hanya bertahan 2 tahun saja dan digantikan dengan PTM. Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kerajaan Melayu dikembalikan semula kepada raja-raja dan juga orang Melayu. Kedaulatan Raja-Raja Melayu dikembalikan sama seperti sebelum Perang Dunia Kedua melalui perjanjian PTM 1948. Undang-undang tubuh digubal oleh negeri masing-masing dan diguna pakai hinggalah ke hari ini. Mengangkat Raja Melayu itu sebagai Raja berperlembagaan. Di sinilah pada tahun inilah 1948 ini konsep raja berperlembagaan diperkenalkan yang diguna pakai sehingga ke hari ini kita lihat. Yang kelima, latar belakang raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen selepas merdeka. Tadi pelajar lihat daripada zaman Melaka, sebelum Perang Dunia Kedua, selepas perang, dan sekarang ini zaman selepas merdeka. Selepas merdeka, Tanah Melayu merdeka 1957, kemerdekaan itu dicapai adalah hasil rundingan dan persetujuan Raja-Raja Melayu. Pemerintahan beraja diteruskan dan telah termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Pindaan telah dibuat sesuai dengan konsep demokrasi. Jawatan yang di Pertuan Agong diwujudkan dan YDPA telah menjadi ketua utama negara. Kedudukan YDPA, kuasa dan tugas YDPA telah termaktub dalam perlembagaan. Ciri raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen turut dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan yang mengiktiraf raja sebagai pemerintah tertinggi negara. Malah
Di dalam demokrasi pula, rakyat diberi hak untuk memilih wakil melalui pilihan raya seterusnya membentuk kerajaan. Inilah yang berlaku pada topik 1 iaitu latar belakang sistem beraja dan juga demokrasi berparlimen. Okey, kita sambung kepada topik 3.2 iaitu sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, bagaimanakah pembentukan Durbar? Okey, pelajar kena tahu apa yang dimaksudkan dengan Durbar di negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey. Durbar telah ditubuhkan pada tahun 1897, iaitu Majlis Raja-Raja telah bermula dengan rasminya dengan pembentukan Durbar ini. Okey, raja telah mempunyai kedudukan dan peranan di dalam pemerintahan mengikut perlembagaan persekutuan. Okey, penubuhan Durbar ini seiring dengan pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Durbar ini sebenarnya adalah sebuah majlis persidangan, ya. Majlis persidangan, majlis perhimpunan raja-raja. Tetapi yang terawal adalah 4 negeri ini dululah, ya. Okey, negeri Selangor, Perak, Pahang dan juga negeri Sembilan. Okey, peranan Durbar ini adalah membincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan bersama dengan pihak British. Okey, yang kedua, berkenaan dengan Majlis Raja-Raja, dahulunya telah ditubuhkan Majlis Sultan-Sultan sewaktu pembentukan Kerajaan Melayan Union. Dalam Perlembagaan Melayan Union 1946, telah memberi peruntukan penubuhan Majlis Sultan-Sultan ataupun The Council of Sultans. Namun, di dalam The Malayan Union Order in Council 1996, pengerusi Majlis Sultan-Sultan adalah Gubernur Malayan Union dan ahli majlis seramai 9 orang Raja Melayu dan 3 pegawai British. Fungsi Majlis Sultan-Sultan adalah membincangkan undang-undang agama Islam dan menasihati Gubernur tentang perkara yang dibangkitkan oleh Raja. Namun, majlis ini tidak wujud kerana pada masa itu berlaku penentangan yang hebat di antara raja-raja bersama dengan orang Melayu menentang Malayan Union. Okey, yang ketiga pula adalah Majlis Raja-Raja semasa pembentukan PTM 1948. Okey, Majlis Raja-Raja secara rasminya telah dibentuk tahun 1948 apabila kejayaan PTM menggantikan Kerajaan Malayan Union British. Di dalam perjanjian PTM 48, Majlis Raja-Raja telah menjadi institusi yang dilengkapi dengan kuasa dan sekretariat sesuai dengan kedudukan dan peranan raja, ya. Okey, Majlis Raja-Raja telah diuruskan sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu dan pengerusi mesyuarat pun ditentukan oleh Raja-Raja Melayu yang dipilih dalam kalangan 9 Raja Melayu, ya. Okey, persidangan Majlis Raja-Raja mestilah disertai oleh penyimpan mohor besar raja-raja. Penyimpan mohor inilah yang akan memeterai, yang akan cop keputusan persidangan menggunakan cop mohor. Okey, Raja-Raja Melayu diberi hak untuk mendapat penerangan Pesuruhjaya Tinggi British berkenaan dengan penggubalan Undang-Undang Dasar Kerajaan. Okey, Majlis Raja-Raja, bagaimana pula dengan peranan Majlis Raja-Raja selepas merdeka? Okey, sebaik saja Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, peranan Majlis Raja-Raja tetap dikekalkan. Okey, malah yang berlaku perubahan hanyalah penambahan anggota saja, ya. Yang mana yang di Pertuan Negeri bagi negeri-negeri tidak beraja turut menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Kalau sebelum ni hanyalah 9 sahaja negeri yang beraja. Tapi selepas merdeka ditambah pula dengan 4 negeri yang tidak beraja di Malaysia, ya.
Okey, iaitu di Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Okey. Yang mana namun, yang di Pertuan Negeri tidak akan turut dalam mesyuarat khas yang melibatkan institusi beraja. Contohnya berkaitan dengan pemilihan YDPA dan timbalan YDPA. Itu yang negeri tak beraja ni tidak ikutlah. Okey, kedudukan raja-raja di dalam perlembagaan pula, dalam perlembagaan persekutuan, dalam undang-undang tertinggi kita pula, Majlis Raja-Raja mempunyai kuasa dan fungsi dalam sistem raja berperlembagaan. Majlis Raja-Raja mempunyai kuasa budi bicara dan Majlis Raja-Raja bertindak sebagai pengimbang dalam sistem demokrasi. Nanti cikgu terangkan apa itu pengimbang. Nanti di dalam subtopik yang keempat ya, apa yang dikatakan dengan pengimbang. Okey, melalui dua cara, hak untuk dirundingi dalam beberapa pelantikan penting dan juga hak untuk membincangkan hal berhubung dengan dasar negara. Okey, pelajar kena tahu inilah fungsi Majlis Raja-Raja daripada dulu sampailah ke hari ini. Kalau anda lihat pada paparan gambar ni, inilah yang dikatakan persidangan Raja-Raja. Inilah yang dimaksudkan dengan Majlis Raja-Raja. Yang mengandungi 9 wakil raja-raja di Malaysia. Okey, apakah fungsi Majlis Raja-Raja? Okey, yang pertama, memilih YDPA yang di Pertuan Agong dan juga timbalan YDPA. Okey, peranan yang kedua, bersetuju ataupun tidak bersetuju tentang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Okey, Majlis Raja-Raja boleh bersetuju ataupun tidak ya. Okey. Yang ketiga, memberikan nasihat akan perlantikan jawatan tertentu. 4. Majlis Raja-Raja menjadi rujukan dalam perubahan dasar, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera, Sabah Sarawak dan kepentingan sah kaum lain. Okey, Majlis Raja-Raja boleh menjadi lembaga pengampun bagi kes-kes yang tertentu. Okey, seterusnya Majlis Raja-Raja akan memperkenankan perubahan sempadan negeri setelah mendapat perkenan raja negeri tersebut. Dan yang terakhir, fungsi Majlis Raja-Raja adalah memperkenankan pindaan perlembagaan. Okey, pelajar yang tidak tahu maksud memperkenankan ini maksudnya meluluskan. Okey, mempersetujui. Itu maksudnya ya, ini cuma bahasa istana. Memperkenankan maksudnya meluluskan. Ya. Perkara yang telah dipersetujui. Okey, YDPA telah memperkenankan macam tu. Itulah istilah memperkenankan. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan mohor besar raja-raja. Dia macam cop mohor ya. Dia cop mohor yang telah dipegang oleh penyimpan mohor besar. Okey, apakah kegunaan cop mohor ini? Inilah lambang kekuasaan dan kedaulatan raja-raja Melayu dan disimpan oleh penyimpan mohor besar raja-raja yang juga merupakan setiausaha raja-raja. Okey, setiap dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja mesti diikuti dengan tanda tangan penyimpan mohor. Ya. Dan kalau kamu tengok cop mohor ni, dia mengandungi jata ya. Jata 9 negeri yang beraja di Malaysia dan menggunakan tulisan Jawi. Inilah keunikannya. Inilah antara salah satu lambang kedaulatan raja ya bila mempunyai mohor, bila mempunyai cop mohor. Okey, cikgu habiskan di sini dahulu untuk part 1. Okey, untuk part 1 cikgu akan sambung selepas ini bagi part 2. Okey, so belajar kena tunggu cikgu upload dahulu part 1 ni dan kemudian cikgu akan upload bahagian 2 sebab tajuk ni sangat panjang, jadi cikgu kena pecahkan kepada 2.
So, jangan lupa ikuti cikgu lagi dan sila subscribe channel cikgu, dan cikgu harap pelajar telah faham dua topik ni, iaitu topik pertama tadi, latar belakang sistem beraja, iaitu daripada zaman Melaka, sebelum perang, selepas perang, sampailah sewaktu kemerdekaan. Dan yang kedua, sejarah kewujudan Majlis Raja-Raja, iaitu dimulakan dengan pembentukan Durbar. Durbar adalah persidangan raja-raja. Itu untuk bahasa yang untuk mudah kamu faham. So, sila tunggu sambungan pembelajaran bab 3 ini untuk video cikgu yang seterusnya.